Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah SWT, temannya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya Allah SWT beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung dengan kitab kita, kelebihan berikutnya daripada 40 mutiara hadis sampai pada muka surat 154 yang kita tertangguh sebelum Ramadan. Dan ini semua maliklah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sabar menghadapi ujian. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushikuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Nabi SAW, tiada suatu pun yang menimpa seorang Muslim daripada bala bencana ataupun kesukaran, kebimbangan, duka cita, kemelaratan, kesedihan, sehingga duri yang menyucuk kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Baik. Hadis pada malam ni adalah berkaitan dengan sabar menghadapi ujian. Dan hadis ini juga dia sebahagian daripada motivasi, kelebihan dan banyaklah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Daripada hadis ni Nabi SAW sebut pada kita, mana-mana orang Islam yang ditimpa dengan sebarang musibah, kesusahan, kesedihan, duka cita, apa sahaja yang timpa pada dia, Nabi mulakan dengan nasabin. Nasabin ni bala bencana ataupun kesukaran, wala wasabin, letih, tak larat, penat, susah, masalah yang berlaku dalam kehidupan, masalah dengan isteri, masalah dengan suami, masalah dengan anak, ujian di tempat kerja, masalah dengan ekonomi, kena buang kerja, masalah dengan mak mentua, masalah dengan kakak ipar, masalah dengan kereta rosak tengah jalan, hilang barang, apa saja. Nama kata benda tu adalah susah yang meresahkan jiwa, yang menyebabkan hati orang tu jadi tak tenang, jadi sempit dada. Kesemuanya itu akan menjadi saja punca untuk Allah SWT untuk hapuskan dosa orang tu. Maknanya apa sahaja susah yang kena dekat kita, itu bukanlah susah tu dengan sengaja. Itu memang ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, supaya Allah nak hapuskan dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala nak hilangkan, walaupun secara luaran kita nampak Allah tu tak sayang dekat kita, Allah tu kerja uji kita, lepas satu Allah bagi. Sebenarnya semua tu adalah sebahagian daripada kelebihan dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah beri kepada hamba-hamba dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dengan akal kita yang pendek tu, kita hanya nampak satu bahagian kecil sahaja yang kita nampak. Tapi
Dia macam shilling lah. Macam yang ni lah, macam rakaman ni. So, saya beritahu kat tuan-tuan. Depan mata kita, ni mata kita, depan mata kita ni ada ni. Benda ni maksud dia apa? Dia menghalang pandangan kita. Macam shilling 5 kupang tu. Bila kita letak tu, dia menghadang dan menghalang pandangan kita. Kita akan kata apa? Benda ni rimat. Kau saya tekan-tekan kat dia, tak rakam ke apa? Boleh pegang kan? Boleh. Tekan jadi apa ke apa, dia rekod jadi keluar FM ke apa. Bila kita tak ni, dia menghadang mata kita tak nampak. Sebenarnya, benda yang ada dekat depan mata kita tu, bila kita angkat, Allah letakkan pandangan yang lebih besar dan lebih luas lagi di hadapan mata kita. Ujian tu dia macam pendek dan sikit je. Tapi sebenarnya Allah nak hadiahkan kita lebih besar lagi benda tu. Kita kadang-kadang nampak ujian Allah tu, Allah tak sayang kat aku, Allah tutup mata aku dan sebagainya. Tak. Sebenarnya benda tu untuk baik untuk kita. Kadang kita nampak dalam tempoh yang pendek, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita tempoh yang lebih panjang. Macam kita sakit lah, duduk di hospital 2-3 hari kita tidur, tak buat apa je. Memang tidur. Sebenarnya dia adalah proses penyembuhan. Dan lepas 2-3 hari relax tak boleh buat apa, banyak hari boleh jalan, boleh buat apa benda. Sebab rehat yang sebentar. Ujian Allah bagi tu dalam tempoh yang sat je. Macam orang selalu kata lah, kita nak panas, Allah bagi hujan. Apa yang kita nak, Allah tak bagi, Allah bagi lain. Rupanya Allah hadiahkan kita pelangi selepas daripada hujan. Maknanya hidup ni dia macam tu lah. Dia senang, dia susah, ada macam-macam. Tapi di hujung hidup tu, Allah SWT nak bagi benda baik pada kita. Sebab tu, orang yang sakit sebelum dia mati ni, satu tanda kasih sayang Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia tak mati dalam mautul faja'ah. Mautul faja'ah ni makna dia apa? Kematian yang tiba-tiba. Elok-elok dia sembang dengan kami, tak tahu dia rebah, dia jatuh, dia meninggal. Kematian tu Nabi minta supaya kita berlindung daripada kematian yang mautul faja'ah ni. Maksud dia apa? Mati dengan tiba-tiba. Orang yang sakit ni didahului dengan sakit ni bagus sebab apa? Sebab bagus sebab dia sempat nak taubat dengan Allah. Dia ada wasiat-wasiat dia boleh buat. Dia ada buat salah ke apa, dia boleh panggil orang minta maaf, ambil duit dia bagi dan sebagainya. Banyak benda yang salah dia tu dia sempat nak hilangkan di antara dengan manusia. Dan dengan Allah pun dia sempat nak taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja benda yang kena dekat kita, sehingga kata Nabi SAW, kita jalan terpijak duri yang kecil. Ataupun kalau bahasa kita kat rumah kita, terpijak mainan anak ke, terpijak apa-apa yang menyebabkan kita sakit. Maka sakit itu sengaja menjadi punca Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa. Sebab apa Allah buat semua benda ni? Sebab Allah tahu saya dan tuan-tuan semua dosa kita banyak. Jadi sengaja Allah Subhanahu Wa Taala kesian dekat hamba dia. Allah cari mana ruang apa saja. Ada sikit ampun dosa, ada sikit je ampun dosa. Kira cerita dia apa pun kira nak ampun dosa ya. Sebab Allah tahu kita ni banyak dosa. Orang yang tak ada dosa ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya orang yang tak ada dosa ni dia orang yang dikasihi oleh Allah. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, apa sahaja benda yang kita buat selepas kita ni Nabi SAW meninggal dunia, a'malukum tu'raduna alayya. Amalan kamu akan dibentang pada aku. Kalau hampa ni selalu buat benda baik, kalau hampa jenis main kuliah, main ceramah, main mengaji hadis, akan disampaikan berita itu pada Nabi SAW dan Nabi akan seronok. Fahamidallah, aku akan puji Allah, alhamdulillah ada di kalangan umat aku orang yang bagus. Tapi kalau apa yang dibentang pada aku, umat aku mencuri, berzina, buat dosa, maksiat, rasuah dan sebagainya, benda tu sampai kat aku akan buat apa? Istighfar untuk apa? Dan benda yang paling menggembirakan Nabi SAW adalah apa? Memperbanyakkan selawat. Itu menggembirakan baginda Nabi SAW. Tapi ada satu benda yang menggembirakan Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan Allah jadi gembira? Kita nak related dengan hadis kita macam malam ni pada. Tuan-tuan pendengar dalam Riyadhus Salihin, seorang lelaki yang
dia punya barang semua atas unta dia. Di jalan di padang pasir. Di jalan, letih sangat. Yalah, naik unta ni dia bukan boleh sandar, duduk, relax macam kita naik kereta gitu. Sampai, dia pun tu. Boleh. Boleh. Tak apa, ada orang muslimat ada sedikit masalah kesihatan. Sikit tu ni. Pengsan ke apa. Okey, tak apa. Jadi, dia jalan atas unta. Unta ni barang dia semua. Beg duit dia atas unta tu. Charger dia, telefon dia. Kalau bahasa kita, semua benda atas unta tu. Kawan letih tak larat. Dia pun berhenti satu tempat. Dia parking. Dia pun tidur saat rehat. Bila dia tidur, dia bangun. Unta dia tak ada. Maknanya makanan, minuman, semua benda hak dia simpan atas unta dia tu tak ada lah. Dia ingat di hati dia apa? Aku nak jalan kat padang pasir nak cari unta pun belum tentu jumpa. Dan aku pun tak tahu tak mana nak cari unta. Dia buat keputusan, aku tidur lah. Tidur, bangun sampai aku mati tahun ni senang. Dia buat keputusan. Daripada aku penat, biar aku tidur. Lapar aku tidur, apa macam mana? Dia pun tidur. Dia bangun pada tidur. Apa yang berlaku? Unta tadi duk ada. Sekali dengan barang, dengan charger, dengan telefon, dengan duit, dengan semua makanan, minuman siap dalam tu. Satu pun tak hilang. Brother tadi tu punya seronok. Tersasul dia. Dia kata, Ya Allah, seronoknya. Alhamdulillah. Ya Allah, aku Tuhan, engkau hamba aku. Sebab dia pun, silap pula tu. Sebab terbalik. Sebab terlalu seronok sangat. Kata Nabi SAW, Wallahu asyaddu farhan. Allah lebih suka, lebih sayang, lebih gembira melihat seorang hamba yang dulu dia jauh daripada Allah, kemudian dia kembali pada Allah SWT. Dia jadi orang baik, dia taubat atas kesilapan dia. Allah lebih suka pada dia. Orang yang taubat, maknanya orang tu dia suka. Allah SWT suka dengan sayang pada dia sebab dia orang yang tak ada dosa. Jadi, hadis ini juga menunjukkan pada kita bahawa bila kita ditimpa kesusahan, bila ditimpa apa sahaja benda lah, fitnah ke, ujian ke, tempat kerja ke, orang kata kita macam-macam dan sebagainya, maka kita jadi sabut dengan benda tu, maka benda tu akan menyebabkan Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Kita duduk malam, sedih, adalah benda-benda yang menyebabkan kita jadi macam tak apa syok. Dengan pasangan ke, dengan perangai anak ke, perangai staf dan sebagainya, semua kesedihan kita akan menyebabkan benda tu menjadi penghapus dosa kita. Illa kafarallahu biha min khatayahu. Hadis ini menjelaskan tentang sabar atas bala bencana. Jadi sabar ni tuan-tuan dia ada tiga jenis. Satu sabar bila nak buat benda yang baik. Satu sabar nak tinggal benda jahat. Satu sabar dalam mentaati perintah Allah. Satu lagi sabar dalam ujian kesusahan yang Allah bagi kat kita. Satu sabar bila mana? Bila kita nak buat benda yang baik. Macam tuan-tuan ni lah. Duduk dalam kuliah tu. Sabar, ayolah. Kan? Kalau waktu-waktu sekarang ni boleh shop berjalan kat pasar raya, kat pasar malam, shopping sini, shopping sana, jalan sini, jalan sana. Tapi sabar dalam buat benda yang baik. Memang seronok buat benda tu. Tapi sabar diri. Duduk dalam masjid. Dengar kuliah. Dengar ceramah. Sabar ni, sabar nilai dia tinggi di sisi syarak. Sabar nak buat benda yang baik. Bila kita tidur waktu malam tu seronok lena. Nak bangun, nak qiyam, nak sembahyang tahajud dan sebagainya. Kita ni bukan larat sangat. Tapi sabar dalam buat benda baik. Sabar bukan lena. Sabar dengan kesusahan, kepayahan kita bangun sembahyang. Itu dikira di dalam syarak. Sabar tu sabar dalam buat benda yang baik. Sabar masa nak baca Quran. Sabar bila kita buat baik, orang akan cerca kita, marah kita, tak puas hati kat kita. Bila kita tegur orang jangan buat macam ni, orang akan marah kita. Semua benda lah. Dalam dunia ni, kita kena sabar. Yang kedua, sabar nak buat benda yang jahat. Sama ada nak pergi tempat yang jahat ke, kawan nak ajak kita pergi buat benda yang jahat ke, duduk dalam grup Telegram, WhatsApp yang merepek 24 jam. Kita tak mau lah. Sabar. Perasaan tu nak buat benda ni. Aku tak mau lah. Aku nak keluar. Sabar dalam buat
tak buat benda yang jahat. Dan yang ketiga, sabar di atas apa? Kesusahan, kepayahan, ujian, sakit atau apa sahaja yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian pada kita. Ayub alaihissalam, Nabi Allah Ayub alaihissalam timpa sakit, kata Ibnu Katsir hampir 18 ke 19 tahun sakit dia. Wa ayyub idh nada rabbahu wa anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Ayub alaihissalam, Nabi Ayub dia doa apa? Ya Allah, aku ditimpa kesusahan, yakni sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tengok doa Nabi Ayub. Walaupun aku sakit, aku tahu ini adalah sebahagian daripada kasih sayang Engkau beri pada aku. Sebab di sebalik sakit ni ada banyak kebaikan. Kesabaran Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi Ayub ni orang yang di kalangan orang yang sabar dengan ujian Allah Taala bagi. Maka orang yang susah dengan sabar dengan kat dunia ni, maka di akhirat esok apa dia akan dapat? Kata Allah Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang sabar ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan pahala dia esok di akhirat. Di sabar ni kita tak boleh habaq kat mulut. Bolehlah abang sabar mulut. Sabar ni dia praktikal. Dan benda sabar ni bila betul-betul kejadian tu berlaku, inda sadmatil ula, ketika mula kena tu. Contoh, tuan-tuan turun kasut hilang. Baru mengaji bab sabar, turun-turun kasut hilang. Dia pun terajang kasut-kasut lain apa semua. Korang ajar tak guna semua, main masjid pakai kasut, main tang kasut aku pula hilang. Aku memang nak tunggu apa siapa ni aku jumpa sama aku nak bagi 3 suku dengan kambing apa semua. Awak sini. Dak ni kasut aku hilang ni kira aku sabar lah ni. Sabar tu nama dia sabar merepek nama dia. Sebab apa? Sebab ana maki 8 kilo lah kawan tu. Lepas tu baru abang sabar. Dia tak kena. Sabar ni ketika hang mula turun, hang tengok kasut hang tak ada, di situ hang akan kata apa? Di situ hang akan kata aku sabar, aku doa. Macam mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika kehilangan uncang duit dia ketika dia berniaga di market di Madinah. Lepas wafat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Tok Guru besar. Dan di samping dia Tok Guru, dia businessman juga. Dia kenal lah. Orang semua kenal bila dia pergi berniaga. Orang panggil Tok Guru berniaga lah. Apa semua orang kenal, sayang sahabat Nabi. Tabi'in semua hormat pada dia. Tapi dia sebahagian daripada keperluan kehidupan dia tu dia dengan berniaga. Di pinggang dia ada uncang duit. Dia simpan lah geng, duit berniaga lah kita kata. Berniaga pergi, berniaga mai. Pegang-pegang, duit tak ada. Dia pun bangun, dia cek mana hilang. Jadi orang duk ada dekat tu geng-geng berniaga, orang ramai kampung tu mai lah. Tanya, wahai imam, tuan share sebab apa ni, apa yang hilang ni? Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pegang sini, pegang sana. Dia kata, dia kata, tadi ada uncang duit aku berniaga ni. Maka orang-orang yang duk ada dekat situ ramai-ramai, mereka kata apa kat dia? Mereka pun kata kat dia, tak guna mereka ni, siapa nak pergi ambil dia ni, biar dia tu matilah apa, tak guna. Mereka marah dia. Hang tak tahu nak curi kat siapa, duit Tok Guru pun nak ambil lah, marah dia macam-macam. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apa dia kata? Ni orang mengaji dia cakap macam lain. Tok Guru orang alim ni cara dia cakap tak sama macam orang biasa. Dia kata apa? Ya Allah, andai sekiranya dia ambil duit tu disebabkan dia memang memerlukan, aku halalkan untuk dia. Ya Allah, andai sekiranya dia memang niat dia untuk mencuri duit aku tu, maka jadikanlah itu adalah jahat terakhir yang dia buat. Lepas pada ni dia tak buat jahat apa dah, dia tak buat dah. Itu doa orang yang mengaji. Dia punya fikir tak sama macam orang yang biasa. Macam Qarun lah. Ketika dia jalan dengan duit yang tabak banyak, orang ramai kata apa? Innahu ladhu hazzin azim. Hebatnya Qarun ni. Beruntungnya dia. Kalau aku dapat macam jadi macam dia pun mesti seronok. Semua idam nak jadi macam dia.
Sebab dia macam influencer, macam YouTuber, macam TikTokers, duit berlambak-lambak, kaya orang pun. Teringin nak jadi macam hang, teringin nak jadi macam tu ya. Tapi orang yang mengaji, mereka kata apa? Mereka kata, kehidupan akhirat itu jauh lebih hebat daripada apa yang hampa perhatikan kat dunia. Tapi bila Qarun tenggelam, geng-geng hak puji dia tadi, dia kata apa? Mujur kami tak jadi macam Qarun. Kalau tidak, kami sekali bungkus sekali juga. Jadi kita hak mengaji, cara cakap kita, cara pandang kita, mestilah berbeza sedikit daripada orang-orang biasa. Berbeza sedikit daripada orang biasa. Tuan-tuan, saya cakap lah kat tuan-tuan lalang, kita dah masuk bab ni kan. Baru ni ada orang kata kat saya, Ustaz, mau dah masa kenduri kahwin anak saya nanti, saya nak panggil Ustaz pukul 12 tazkirah. Masa tu kenduri kahwin lah, 12 sampai 12.30 macam tu lah tazkirah. Lepas tu kenduri itu kita makan lah kenduri. Boleh tak Ustaz dia tu? Saya kata kat dia, bagus. Sebab tak penuh lagi orang buat kenduri kahwin tazkirah. Hebat-hebat pun qasidah, nasyid tu ada lah. Ni tazkirah ni macam satu next level punya hang punya fikir ni di luar kotak ni hebat. Tapi saya kata kat dia, saya ni serik lah cakap dalam suasana macam ni. Pukul 12 macam ni, saya ada beberapa pengalaman ngeri bila cakap depan orang yang orang tak fokus dekat kita. Dulu ada satu kedai nasi Arab tu lah. Kedai nasi Arab tu ni. Jadi mereka bulan puasa, mereka buat lah, bayar lah 40, 50, 70 macam tu bayar. Lepas tu ambil lah, nak ambil apa? Kambing golek ke, kambing gelek ke, nak golek ada kambing lah, ambil pasal lah. Janji yang bayar aku duit. Adalah makanan, minuman, kuih, manisan, dan semua lah, aiskrim apa semua dah makan. Masa tu azan 7.30, bukan baru ni tau. Once upon a time dulu lah. 7.30. Saya kena mula cakap 6.50 sampai 7.20. 10 minit lagi persiapan, buka, puasa, doa, apa semua macam tu lah. Saya kata okey lah. Saya pergi 6.50, saya pun mula cakap. Tapi orang duk main lah. Orang yang banyak duit apa semua tu, mereka duk main, tunjuk kupon ke apa ke, mereka tunjuk handset lah. Kata ni, masuk dulu ambil makanan. Yalah tuan-tuan, orang banyak 5, 6, 70 ringgit. Jadi orang nak apa? Penuhkan 70 ringgit tu. Dia ambil pinggan, sekali dia lalu, sekali dia yang tu, sekali dia yang ni, sekali dia lalu tahun ni, sekali dia cari booking tempat anak kecil menangis lah apa lah. Lepas tu nak suap anak lah. Dia nak suap anak siap-siap lah, sekali dia nak makan senang, yang anak tu buat masalah lah. Suap siap-siap, lepas tu bagi telefon kat anak kan. Lepas tu dia boleh makan dengan tenang. Standard lah tu. Jadi proses tu berjalan lah. Pada hasilnya, siapa habuk tak dengar tazkirah tu. Tazkirah tu jadi macam rubbish. Tak ada. Siapa pun tak dengar. Lalat situ, jalan situ. Saya rasa macam aku macam sampah pula aku tadi cakap. Start pada hari tu saya taubat lah. Saya takkan ambil ceramah-ceramah sebelum buka puasa yang melibatkan orang ramai macam tu. Sebab orang tak dengar ceramah kita. Kalau hang panggil orang menyanyi, tak apa. Menyanyi tu memanglah dia sambil-sambil dengar, sambil buat kerja, tak apa. Majlis ilmu ni kena tumpu 2-3 hari ya. Saya buat keputusan, saya tak mau ambil ya. Melainkan makanan kat luar, nak dengar tazkirah di dalam. Kita ada meja, ambil dengar. Habis ceramah, kita pergi ambil makanan. Dia jangan di medan tempat orang duk makan, jalan sini, jalan sana, jalan sini, semua jadi situ. Saya di Parit Buntang ada sekali, pejabat lah, Perdana Negerinya kawasan daerah tu, dia buat buka puasa, saya pergi. Macam tu juga, duk ambil makanan, family, main anak-anak. Tadi. Satu lagi saya tak akan ambil ceramah selepas daripada perarakan Maulidur Rasul. Itu juga dia akan jadi sampah ambil ceramah. Sebab kawan jalan letih, tak larat apa semua tu, satgi dia pemain jadi macam merepek lah. Dengan peluh, dengan tak larat, dengan dia ni duduk ulang, ambil sangkuit lah, duduk lah apa semua, ambil kuih lah, duduk lah. Budak-budak naik habis minum air mineral, katok kepala kawan dia naik basikal. Rumah dia orang tu,
Oh, hang ceramah ni jenuh lah. Hang siapa tak dengar ceramah hang, makcik-makcik belakang duduk sandang kangkang apa semua dah tak larat dah. Kawan dia tidur atas paha dia. Dari sini sate jadi macam dengan darah tinggi kecil manis macam-macam ada. Ada yang panggil aku ceramah time tu. Ceramah tu nak buat ceramah bila? Hang buat perharakan Maulid Rasul semua selesai dah. Balik rumah kan, makan siap dah, malam aku ceramah malam. Jadi hang dah energi dah, duduk tu. Ataupun sebelum perharakan ceramah siap. Lepas tu hang buat jalan lah tak larat. Balik tu letih dia mencari nasi. Saya tanya kat dia, pukul 12 aku ceramah, siapa nak dengar ceramah aku pukul 12? Hang pun takkan dengar. Sebab orang semua kalau nak ambil makanan. Hang tuan rumah pula. Dia kata betul juga. Tak apa Ustaz, kita awal kan 15 minit. 11.45 Ustaz ceramah sampai 12.15. Saya tanya dia, hang beritahu aku, 15 minit kita nak start ceramah. 15 minit nak start kenduri. Hang tuan rumah super sibuk, mega sibuk. Dah lah poket baju Melayu pun hang buat besar ni dah. Dah nak salam, nak kaut, nak lempak hang tu. Seluar baju Melayu macam reggae, 13 poket depan dan belakang. Hang tu nak sumbat. Hak ada zip, hak tak ada zip, hak serlum saja, hak poket kot dalam pula, macam-macam. Hang nak dengar ke ceramah? Adik-beradik hampa semua duk tumpu dah. Tetamu nak mai. Siapa pun tak akan dengar ceramah aku. Betul juga Ustaz. Dia tu nak buat apa? Hang pergi kenduri, hang makan semua siap-siap, ada kedara siap-siap, hang balik mai, lepas tu malam mai ceramah aku. Bawa anak menantu hang mai ceramah. Anak menantu hang tak mai lah. Jangan harap lah mai malam tu. Hang lah nanti mai. Sila hari hang berletih, hang pun tak mai dah. Jadi hang tunggu waktu tenang, hang bawa semua orang naik kereta, hang mai dengan ceramah di masjid mana-mana. Asalnya itu lebih sopan lagi. Satu lagi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Ramai juga kadang-kadang bila kita pergi kenduri kahwin, mereka akan mai, sama ada bagi tahu awal atau on the spot mereka mai. Dia tengok lah ustaz-ustaz mai duk ada, tak kira lah saya ke ustaz mana ke. Ustaz, boleh tak tolong mai baca doa sikit untuk kenduri kahwin. Mungkin dia ingat sebagai sebahagian daripada bukan lagi. Cepat 5 minit. Okey. Dia apa? Dia nak suruh doa. Saya ni tuan-tuan, bukanlah mengada sangat, tak kira macamlah hebat sangat. Kadang-kadang saya pun jadi serba salah kot nak baca doa. Macam nak kena filter lah sikit. Saya lah tuan-tuan lah, peribadi lah, ustaz-ustaz lain tak tahu lah. Kadang ada bersanding. Buat sanding hebat-hebat macam tu. Nak suruh doa aku pun serba salah. Pasang lagu sampai nak terkoyak dewan. Kebam macam tu lah. Tuan-tuan pernah pergi semayang Masjid Kampung Rawa. Sebelah tu ada dewan. Dewan tu kerap buat kenduri. Dewan Rakyat Jalan Patani nama dia. Tang tu kenduri. Kenduri malam tuan-tuan pergi semayang isyak dekat situ. Situ dewan, sini waladdallin amin. Sunyi kan? Sana pasang lagu merentasi sungai, tang ni dengar ni. Bung bang. Tu imam tu macam ni dah. Lagu Hindustan ke, lagu Hindu ke, lagu orang putih ke. Dia punya kerbung. Bunyi orang kuat. Majlis macam tu. Berhenti. Okay, mai, Ustaz, mai. Baca doa. On the spot panggil gitu. Saya serabut lah. Aku abang tak saya tak mau baca doa. Majlis apa nak suruh aku baca doa? Walhamdulillahirabbil alamin. Gerbang. Doa ni kira macam tak ada nilai. Sajalah syarat nama kata Islam ada ni apa janggut ke apa memanglah ustaz ke apa bacalah sikit wang. Kongkong ni tak kata kenduri teruk gitu. Ada kugiran pula tuan-tuan. Live band. Perempuan tu tudung tak pakai. Oh Mas Mona. Dia tu pula sambung pula. Lepas tu dia suruh kita baca doa pula. Dia serabut atau tak baca doa je lah. Hang bila tak utama kita lah tuan-tuan, duk main masjid surau, duk mengaji ni lah. Saya abang tuan-tuan, sedikit lah bagi tunjuk kata beza sikit kenduri kita dengan kenduri orang. Orang tak main mengaji, berlambak kat taman kita. Kita hak bagus duk main mengaji.
Jangan kenduri kita dengan kenduri orang tak main mengaji tu kita tak tahu sama level. Sikit beza pun tak apa. Takkan hang buat kenduri pukul 12, hang boleh gamak tulis di kad ketibaan pengantin 1.30. Hang tak tahu ke waktu tu waktu Zuhur. Genjaklah belakang sikit. Pengantin pun nak sembahyang. Bagi dia pas sembahyang habis. Perempuan tak boleh sembahyang. Laki tu nak sembahyang kat mana? Kalau 1.30 menyilang, tuan-tuan cari kat saya lokasi kenduri kahwin yang tak ada masjid dan surau dekat dengan kawasan tu di Pulau Pinang. Mesti ada punya. Ada dewan, tak jauh ada surau, tak jauh ada masjid. Mesti dengar. Takkan pengantin keluar betul-betul letak kaki geng-geng kompang tunggu dah. Kompang di Palu dia kata, dia tu letak je kaki yang dekat. Dia pun duduk tunggu je. Dia buh kaki yang pak berbum kompang di Palu hayyalal falah. Serang tebu. Bertemu dengan azan tu. Lepas tu dia panggil ada orang tu selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafina hayyalal falah. Sini selawat pengantin mai tu. Dalam keadaan macam tu, dia suruh kita pula doa. Pengantin elok dia akad nikah pakai tudung. Mai nak kenduri tudung tak pakai. Tahan bukan teruk dah tak pakai tudung tak betul ke. Ni sampai sini je baju. Lepas tu duduk atas tu bersanding. Hang nak keluar lah daripada dewan. Oh saya semua tengok kadang-kadang. Oh dia ni pengantin mai serabut macam ni lah. Nak keluar dia boleh tahan pula. Ustaz boleh baca doa. Hang nak suruh baca doa apa kat sini? Dua orang ni baca doa apa? Ya Allah berilah keberkatan pada majlis ini. Kau satukanlah mereka ini seperti mana Yusuf dan Zulaikha. Ni Zulaikha. Tang mana nak Zulaikha nak selit tang mana? Tak tahu nak selit tang mana. Nak stapler tang mana? Doa tu tak nampak jalan. Ya Allah, kau satukanlah pasangan ni seperti mana Nabi SAW Khadijah. Malaikat pun ni rahmat tang mana nak buat ni. Pengantin macam tu. Dah hang suka live hang macam tu. Saya pergi kenduri pukul 6 kenduri petang 7.30 dia tu mendarat betul-betul pengantin mai kat dewan tu. Betul-betul tengah azan maghrib tu dia baru sampai. DJ ni pula, DJ pun tuan-tuan carilah hak berjenis lah. DJ ketibaan pengantin, pada waktu ini dia buat suara tembal sikit apa semua. Azan. Hang berhentilah sikit. Hang raja kan. Hang selalu duduk main ceramah kan, main kuliah kan. Lebak ke? Ni DJ, hang duduk diam saya. Orang azan kan. So pengantin berhenti. Walaupun dia tu raja, kita bapa raja. Hang pun satu raja, kena abang. Okey, kita tunggu saat. Saya nak selah keluar dah maghrib dah tu dah. Dia tu tahan. Ustaz boleh baca doa. Doa apa tak suruh baca? Tak payah doa. Jalan itu saja betul kan. Laki boleh lah kita kata lari pergi sembahyang. Perempuan tu kalau dia boleh sembahyang, dia sampai pukul 1.30. Tang mana dia nak pergi sembahyang tang mana? Dia nak korban make up dia. Dia make up awal dah Ustaz. Kami ambil uduk awal. Ambil uduk awal tak apa. Pondan make up kat hang batal lah uduk. Batal ke tak? Pondan make up. Batal lah. Tak, dia sebiji macam perempuan. Ni sebiji ke 2 biji tak kira. Dia punya meter TNB wiring semua cantik lagi tau. Yang cari pasal. Dia spark tak pasal. Dia lelaki bukan perempuan. Dia macam perempuan dia pegang muka hang batal. Batal wuduk hang nak pergi dewan hang nak sembahyang. 450 bang. Make up. Hang nak ambil uduk nak batal RM450. Lepas tu nak suruh dia make up balik RM450. RM900 make up untuk Zuhur. Apa kita kata? Kado lah Ustaz dah biasa. Kita biasa pun tak sembahyang. Tambah kenduri. Sembahyang tu ya. Apa punca? Suami baru akad nikah hang tanggung dosa itu. Kita sebagai pak mentua, kita sebagai bapa yang arrange dan manage semua benda tu, kita mestilah ada sense sikit beza. Kadang-kadang tak kata juga tuan-tuan. Kita hak main masjid, main kuliah, main ceramah. Hak buat semua ni anak kita. Anak kita pula warning kat kita. Abah jangan cakap abah old school. Abah tak tahu abah. Kami yang buat semua. Abah duduk diam betul je. DJ dia cari semua pengantin semua dia buat ke tu. Kita pam duit je. Lain semua bapak jangan buat apa. Tak bagi duit pun tak apa. Kami ada duit apa semua dia buat ke tu ya. Muka bapak tu lah saya tengok kesian. Lepas Zuhur pukul 2 biasa geng-geng masjid nanti main lah. Geng masjid main. Kadang-kadang dia duduk main kuliah ustaz. Dia kata ustaz jemputlah main kenduri kahwin anak saya. Dia pun jemput. Kita pun pi. Saya tengok muka bapak dia kesian lah tuan-tuan. Tak tahu nak letak mana nak cakap. Macam mana pun tak tahu. Nak suruh tutup lagu ke.
sanding hebat macam tu ke, dia pun jadi serba salah. Tak apa, mainlah duduklah. Dia jadi serba salah, tengok muka dia, berkesian kat dia. Hang hari, hang kenuri, hang resahkan ayah hang sebab apa? Hang ketak sangat nak buat pelik-pelik ke tu. Hang tengok gang masjid, hang tutup lah lagu tu. Hang tak payahlah panggil markah, main hantar bunga telur kat Tok Imam. Ni bukan abang ke? Markah ni rambut ke tu, blonde color, rambut kuning, hijau, pokok macam traffic light ke tu, macam tupai gila ke tu, main hantar apa? Bunga telur. Dia boleh kata pula, Bang Imam, ni yang ambil lah ni, Bang Imam. Imam 67. Abang. Elok lah. Seri tak ada 10 tahun dah. Markah macam kata abang pula. Nasi tak masuk mulut dah. Itu diubah habis semua nasi dah. Hang bagilah, tak payah suruh markah main bagi apa dah benda mudah macam tu pun nak abang ke. Geng masjid main, geng surah main. Paling-paling tak ada, tutup lah lagu tu. Time tu nak tunjuk kat orang atau dengan kugiran apa semua. Saya pergi satu kenduri, DJ ni mak, DJ ni. Dia panggil bapak pengantin dengan mak pengantin main sini. Tu pasang lagu tadi. Oh mas mona engkau jelita tu. Panggil pula dengan besan, almari, baldi, gayung, besen, semua main. 4 orang. Hang menyanyi, aku sambung, aku menyanyi, hang sambung. Dia print lirik bagi siap lah. Kira DJ dia kemai, dia boleh buat semua benda. Tu DJ main peranan juga tu kan. Bagi lingkup jahanam tu. Jadi mana dapat keberkatan kalau kenduri kahwin macam tu? Kalau hang suka jiwa macam tu, tak payahlah panggil doa-doa. Hang suka kugiran kan? Jalan hang main style lah senang betul ya. Saya tak kata nak panggil Hijaz Robani main buat show live tak. Sekurang-kurangnya kita tahu, oh ni kenduri geng ngaji. Dia lain lah sikit. Oh ni kenduri geng tak main ngaji. Biasalah tak main ngaji. Ni muka-muka duk main ngaji ni bagi ada sedikit perbezaan daripada orang. Jadi kita nak baca doa kita seronok lah. Dia tiba-tiba panggil main, saya abang tuan-tuan buka apa? Sagi saya baca doa. Nanti orang kata apa? Ustaz baca doa. Okey kot kalau panggil kugiran live band pun okey kot. Ustaz pun boleh baca doa, nanti okey kot. Ustaz pun okey boleh baca doa, tak apa kot. Sanding pakai separuh badan gitu tak apa kot. Orang lah pegang gitu ya. Jadi saya tak mau. Tak adalah saya figure sangat. Walah, bukan hebat sangat pun. Followers pun bukan ramai sangat. Dia buat teruk pula. Ada tu. Ustaz lain boleh baca, tak ada apa. Alhamdulillah. Panggil lah ustaz mana pun tak apa. Saya peribadi, tak adalah masuk neraka. Baca doa tu tak adalah masuk neraka. Cuma saya secara peribadi, agak tidak selesa untuk kita baca doa dalam majlis-majlis yang macam tu. Ni kita cerita sabar apabila buat benda. Memang nak seronok nak buat benda-benda macam tu semua seronok. Tapi kita sabar, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala ganjaran yang sangat banyak di atas kebaikan dan kesabaran yang kita buat. Dan sabar ni dia selalu akan match dengan syukur. Tuan-tuan tengok muka surat last kali tu, dia ada cerita bab berkaitan 157 adalah sabar. Tu dia tulis kat situ 156 ada cerita 3 tahap sabar yang saya cerita kat tuan-tuan. Dan sabar ni dia merge dia dengan syukur kerana darjat mulia dan pangkat tinggi di sisi Allah SWT itu adalah bersyukur dengan nikmat. Apa saja hal keadaan, kita syukur dan terima kasih dengan Allah SWT, maka Allah SWT akan beri kehidupan yang baik di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat. Tengoklah sekali. Oleh itu kita hendaklah menjadi hamba yang sentiasa syukur nikmat serta pemberian Allah. Jika sekiranya kita ditimpa musibah serta susah, jangan kita tangis dan melupakan segala nikmat yang telah kita kecapi di masa dahulu dan yang akan datang. Jangan bila kita sikit Allah uji, kita duk ulang sikit tu dah. Lutut sakit. Siapa mai duk ulang tu? Lutut sakit. Umur apa? Umur 57. Sakit lutut duk ulang. 57 tahun Allah bagi hang sihat. Tak pernah habaq kat orang pun hang sihat. Baru seminggu sakit lutut. Dia duk ratik sakit lutut tu. Semua orang macam Tuhan tak bagi apa kat dia. Saya akhiri kuliah dengan satu cerita dekat tuan-tuan. Seorang lelaki, dia main kepada Imam Yunus bin Ubaid. Kisahnya adalah dalam Syiar A'lam Nubala. Cerita tentang kepribadian Imam Yunus bin Ubaid. Imam Yunus bin Ubaid dia di masjid ada satu lelaki miskin, susah, compang camping, fakir miskin, hidup tak apa-apa macam itulah, main baju pun tak ada. Mai dia kata tengok Tuhan tak sayang kat aku. Tuhan tak bagi apa kat aku.
Tuhan memang selalu buat takdir kat aku. Apa adik cerita saya Allah Ta'ala tak bagi apa. Imam Yunus bin Ubay kata kat dia, mata hang ni jual kat aku boleh 100,000 dinar. Boleh? Dia kata apa? Aku tanya, aku dah cakap lain, hang cakap lain. Dia kata jawab lah. Boleh tak boleh? Dia kata tak mau lah. Kata ada telinga hang jual kat aku boleh? 100,000. Tak mau. Tangan, kaki, semua Imam Yunus bin Ubay tanya kat dia. Dia kata tak mau. Dia kata, bapa aku nak jual, susah aku. Maka kata Yunus bin Ubay pada dia, ratusan ribu dinar yang Allah bagi kat hang, masih hang lagi duk kata Allah tak bagi apa, Allah tak bagi apa, Allah tak sayang kat aku, Allah tak sayang kat aku. Laki tu jadi macam tersedak tau. Ya Allah. Terus dia menangis, dia peluk Imam Yunus bin Ubay. Maknanya, kita ni kadang-kadang, kita suka tengok satu benda yang tak ada. Padahal banyak benda yang ada dekat kita. Macam Allah hantar ujian dekat kita, mungkin sikit. Tapi banyaknya Allah bagi kat kita, kita tak nampak. Kita selalu nampak duit tak masuk banyak dalam akaun. Tapi kita lupa duit tak keluar. Macam mana? Kereta kita lama tak rosak. Isteri kita tak sakit. Anak kita tak sakit. Kita tak sekaya orang lain. Tapi Allah bagi kita benda-benda ni tenang. Tuan-tuan kena sakit, dia ulang alik Kuala Lumpur, jantung yang ni, mata, operation, Ipoh, balik main, Sungai Petani, balik main, jalan, jam, habis duit semua tang tu je. Tapi Allah tak bagi kat kita tu. Allah mudah untuk kita. Maka jangan tengok benda yang tak ada, syukur dengan benda yang ada. Allah bagi ujian sebahagian daripada tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dalam siri akan datang kita akan tengok satu lagi, nama dia adalah solat sunat istikharah. Kemudian bercucuk tanam 2-3 kali lagi lah. 2 kali tak habis-habis. Nak habis lah insya-Allah. Baik. Itu sahaja. Kita akan jumpa dalam siri akan datang. Tadi okey Haji? Macam mana? Yang muslimat tadi tu? Tak? Okey dah. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.